A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa pada malam hari ini dalam keadaan sihat walafiat. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian ini dengan sama-sama kita membaca doa. Ya, kita membaca doa yang disusun oleh Sayyidul Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Ghawthil Ibadi wal Bilad, Sahib Ratib al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Khudh yaminan, khudh yaminan an sabilin nakibina, واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. الإله الحق رب العرش رب العالمين، هو رب الأولين، هو رب الآخرين. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. هو ربي هو حسبي، هو خير الرازقين، هو غفار الخطايا، هو خير الراحمين. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين من عذاب في جحيم أرسدت للمجرمين. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. من عصاة فاسقين وعتاة كافرين، رب أدخلنا جنانا أزلفت للمتقين. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا،
وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين وعلى آل وصحبه جامع التابعين يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين صلى الله عليه ما تلا تال قرآنا جاء بالحق المبين يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita buka majlis ini, kita buka pengajian ini dengan kita membaca suratul Fatihah, yang mana kita menghadiahkan pembacaan surah Fatihah dan pahala pengajian ini. Yang pertama sekali kita mohon pada Allah Ta'ala dengan berkat Nabi Muhammad SAW beserta ahlu baitnya Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi SAW, dan juga beserta semua para alim ulama, wabil khusus pengarang kitab ini, iaitu kitab Safinatun Najah, pengarangnya yang bernama Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i, dan juga penterjemah kitab ini, iaitu yang beliau namakan kitabnya ini Misbahud Duja, iaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Ustaz Muhadir Haji Jul yang berasal daripada negara Malaysia. Dan juga kita mohon dengan berkat para guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, mudah-mudahan dengan berkat mereka dan juga dengan berkat kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, mudah-mudahan ilmu yang akan kita timba di dalam kitab yang penuh dengan barakah ini dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang dapat kita amalkan bersama dan dapat kita sebarkan insya-Allah, seperti mana yang diniatkan, ya, mislama nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una salihun annallahu yudkhiluna niyatana fi niyatihim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala satukan niat mereka dengan niat kita, wa a'malana wa a'malihim, dan juga amal ibadah mereka dan amal ibadah kita, wa maqasiduna wa maqasidihim, dan juga tujuan kita menuntut ilmu ini begitu juga seperti tujuan mereka. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Mudah-mudahan dengan niat yang murni ini dan dengan setiap niat yang baik, min khairatid dunya wal akhirah, dari unsur-unsur kebaikan di dunia dan juga di akhirat, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah
والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Kitab Safinatun Najah, ya, Kitab Safinatun Najah merupakan kitab yang sangat-sangat berkat para jemaah sekalian. Ya, kitab apa? Kitab Safinatun Najah. Baik. Kita mula kitab ini para jemaah sekalian. Ya, sebelum kita mula kitab ini, seperti tadi yang telah pun saya jelaskan bahawasanya kitab ini disusun oleh seorang ulama besar, iaitu Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Ya, Syekh Salim bin Sumair, dan ia merupakan kitab fikih bagi permulaan penuntut ilmu. Ini juga kitab fikih ni awal-awal dulu waktu saya sampai dekat Darul Mustafa, saya mula belajar, awal-awal sekali saya baca kitab ini. Ya, kitab Safinatun Najah pada pagi hari, dan pada malam hari saya baca kitab fikih lagi satu, iaitu kitab Risalatul Jami'ah. Nanti insya-Allah satu-satu para jemaah sekalian, ya. Dan kitab ini juga telah pun diterjemahkan kepada bahasa Melayu oleh seorang ulama dari negeri jiran kita, iaitu Ustaz Muhadir Haji Jol. Saya kenal orang ini para jemaah sekalian, ya. Saya kenal orang ini. Banyak sekali kitab-kitab yang beliau terjemahkan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita akan mula baca sedikit sebanyak berkenaan tentang kitab ini para jemaah sekalian, ya. Kita baca tentang apa? Tentang tentang permulaan kitab ini, ya. Kitab Misbahud Duja fi Syarah Safinatun Najah. Ya. Kitab Misbahud Duja. Apa arti Misbahud Duja? Iaitu lampu yang menerangi kegelapan, ya. Lampu yang menerangi kegelapan malam hari, ya. Safinatun Najah, yang mana ia mensyarahkan, menjelaskan kitab Safinatun Najah. Safinah tu apa? Perahu para jemaah sekalian. Makna safinah, ya, safinah tu dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu perahu ataupun bahtera para jemaah sekalian. Najah adalah apa? Iaitu Safinatun Najah, ya, adalah sebuah kitab yang sangat-sangat baik para jemaah sekalian, ya. Baik. Diperjelaskan, ya, di dalam kitab Safinatun Najah ini, pengarang kitab ini para jemaah sekalian, saya suka kalau baca kitab, saya suka sekali baca kitab apa? Baca kitab dari permulaan sekali. Jadi dari permulaan, siapa dia, nama pengarang kitab ini para jemaah sekalian? Beliau adalah Al-Alim Al-Allamah. Al-Alim, arti Al-Alim iaitu orang yang sangat alim. Al-Alim berarti orang yang mempunyai ilmu. Al-Allamah adalah orang yang tersangat alim. Jadi bagaimana, ya? Alim berarti orang yang mempunyai kefahaman, orang yang tahu, orang yang pandai. Tapi al-alamah, banyak orang pandai tapi sikit saja orang yang al-alamah. Al-alamah adalah orang yang atas daripada alim, ya. Orang, sebab itu kalau diartikan al-alamah, yang tersangat alim, ya, yang tersangat alim, ya. Dan juga beliau ini dijuluki apa? Al-Faqih. Apa arti al-Faqih? Al-Faqih adalah orang yang sangat-sangat alim dari ilmu fikih. Ilmu fikih ni penting para jemaah sekalian, ya. Sebab dengan ilmu fikih inilah kita tahu tentang apa? Tentang undang-undang dan hukum-hukum agama Islam. Ya. Siapa nama dia? Syekh Salim bin Sumair bin Abdullah bin Sa'ad
bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beliau adalah orang Hadramut, para jemaah sekalian, ya, orang Hadramut, dan mazhab beliau mazhab Syafi'i. Ya, memang di Hadramut terkenal sekali. Terkenal apa? Terkenal di Hadramut, ya, boleh dikatakan, ya, ulama-ulama di Hadramut semua mereka apa? Mereka bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i rahimallahu taala. Ya, dan mereka suka sekali apa? Di samping mereka bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i rahimallahu taala, mereka juga apa? Akidah mereka ahli sunnah wal jamaah. Mereka berpegang kepada tauhid, ya, tauhid daripada Imam Al-Maturidi dengan Imam Asy'ariyah, ya. Dan juga dari segi ilmu tasawuf, mereka selalu mengambil daripada kalam-kalamnya Imam Ghazali dan juga kalam-kalam ulama-ulama Hadramut. Seperti apa? Seperti kalamnya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, dan juga kalam-kalam ulama-ulama Hadramut yang lain yang tak dapat saya sebut satu persatu sebab banyak para jemaah sekalian, ya, banyak. Diperjelaskan apa ulama di Hadramut itu adalah apa? Seperti tumbuh-tumbuhan, ya, yang butuna kaman nabatat, mereka tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan. Berarti maksudnya apa? Mereka tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan tu apa? Ibarat kalau pokok dia kalau berbuah dia bukan satu, buah dia banyak. Jadi begitulah dia, ya. Foundation dia adalah apa? Agama Islam, ya. Foundation dia adalah agama Islam, tapi berbuah dia banyak, para jemaah sekalian. Dan kalaupun satu dipetik buah tersebut, maksudnya apa? Kalau satu dipetik berarti kita dapat merasakan sedap dan manisnya buah, dan apabila buah itu dah habis, ya, kalau satu habis banyak lagi yang ada. Pengganti dia tu banyak, para jemaah sekalian, ya. Wabil khusus seperti di kota Tarim, ya, sampai-sampai ada peribahasa yang memperjelaskan apa? Syawari' Tarim syekh man laisa lahu syekh, katanya. Lorong-lorong ataupun jalan raya, ya. Kalau dalam bahasa kita road, ya, jalan-jalan raya, ya. Syekh man laisa lahu syekh, guru bagi orang yang tidak mempunyai guru. Sebab apa? Ulamanya begitu kuat dekat sana, para jemaah sekalian, ya. Baik. Beliau ini dilahirkan di kampung Dhi Asbah, yang mana terletak salah satu kampung yang berada di kawasan Hadramut di bumi Yaman. Yaman ni Hadramut ni mana? Yaman Selatan, South Yemen, para jemaah sekalian, ya. Yaman Selatan. Pendidikan beliau, ya, bagaimana pendidikan beliau? Beliau membesar dengan mendapat pendidikan daripada ayahnya yang bernama Syekh Abdullah bin Sa'ad, dan beliau belajar Al-Quran dan menguasai ilmu Al-Quran, ya, menguasai ilmu Al-Quran, dan kemudian beliau mengajar Al-Quran kepada masyarakat. Sejak itu beliau dikenali sebagai seorang muallim. Muallim ni apa, para jemaah? Muallim ni, ya, selain daripada nama al-ustad, kalau dekat negeri kita ustad, ya, ataupun guru, ataupun teacher, ataupun cikgu, dalam bahasa Arab ada lagi disebut muallim. Muallim ni apa? Orang yang mempunyai ilmu, yang menyebarkan ilmu. Ya, berarti senang cakap dia adalah seorang guru lah, seorang teacher lah, para jemaah sekalian, ya. Beliau juga belajar ilmu-ilmu syariat melalui ayahnya dan juga para alim ulama yang berada di Hadramut pada kurun abad yang ke-13 dari tahun Hijrah. Ya, dan di samping itu juga beliau menghabiskan umurnya yang mulia untuk berdakwah dan menyampaikan ilmu agama kepada semua kepada siapa? Kepada para penuntut ilmu. Antara murid-muridnya yang terkenal termasuk siapa? As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Taha Al-Haddar Al-Haddad, dan juga Al-Faqih Syekh Ali bin Umar Baghuzah. Beliau juga terkenal dengan kedalaman ilmu dan kezuhudannya sehingga beberapa ulama menulis qasidah memujinya, antaranya Al-Allamah Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Ya, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ni pun orang alim besar, para jemaah sekalian. Sampai sekarang di Hadramut setiap hari Selasa selepas asar ada bacaan wirid.
kalau negeri kita lah, kalau dekat negeri kita disebut wirid ataupun disebut zikir. Tapi apa nama wirid tersebut, apa nama zikir tersebut, disebut dengan Hadra Imam Abdullah Basaudan ataupun Hadra Basaudan. Ya, Hadra Basaudan. Di Singapura pun dibaca para jemaah sekalian. Setahu saya di Singapura dibaca pada 2 tempat. Satu, setiap hari Selasa, ya, selepas asar lebih kurang jam 5, 5.30 gitu, ya, baca di Hadra Basaudan ini baca di Masjid Al-Abdul Razak, ya, Masjid Al-Abdul Razak di Jalan Ismail, di negeri kita lah, Singapura ni, ya, yang majlis tersebut dipimpin oleh para habaib. Dan lagi satu dipimpin oleh sahabat saya, Imam Masjid Wak Tanjung, iaitu Ustaz Mukhtar. Setiap hari Selasa juga beliau pun memimpinnya para jemaah sekalian, ya. Baik. Syekh Salim bin Sumair, ya, pengarang kitab Safinatun Najah ini para jemaah sekalian, ya, memperjelas beliau juga beliau juga bermusafir sampai ke Indonesia. Dan bila sampai ke Indonesia, beliau meninggal pun di Indonesia, di kawasan yang disebut dengan Betawi, kampung Betawi, iaitu di kawasan Jawa Barat para jemaah sekalian, ya, di Indonesia pada tahun 1271 Hijrah. Ya, di antara karangan-karangan beliau iaitu Matan Safinah Najah, ya, Fawaid Jaliyah, ya, dan juga Tu'ati Al-Hiya Ar-Ribawiyah, dan banyak lagi karangan beliau, ya. Beliau juga termasuk salah satu daripada orang-orang soleh yang mengekalkan mengekalkan zikir. Beliau suka berzikir. Beliau juga sangat selalu membaca Al-Quran, ya. Di dalam penjelasannya diperjelaskan, saya juga dengar daripada beberapa guru-guru saya di Hadramut, pengarang kitab Safinatun Najah ini diperjelaskan apa? Quran berjalan. Sampai pernah juga diperjelaskan apa? Kalau nak tengok Quran berjalan, tengok Syekh Salim katanya. Ya, tengok Syekh Salim, iaitu pengarang kitab Safinah Najah ini, ya. Dan diperjelaskan juga oleh beberapa para alim ulama, beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran dengan tawaf keliling Kaabah. 7 kali pusing, khatam tu Quran, ya. 7 kali pusing, khatam tu Quran. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sebanyak, ya, sejarah tentang pengarang kitab Safinatun Najah. Baik. Sesiapa kalau nak kitab ni para jemaah sekalian, saya nanti akan cuba dapatkan. Ya, saya dulu beli kitab ni dekat Melaka, ya. Saya beli kitab ni dekat Melaka para jemaah sekalian. Sebab saya dulu pernah datang Melaka, ada majlis yang saya attend, yang saya hadir. Jadi mereka dekat kawasan majlis tu ada buka kedai kitab. Kali saya tengok, ini kitab ni. Saya bilang, ini Ustaz Muhadir ni, kita kenal dulu waktu dekat Kuala Lumpur. Habib Umar dulu datang, ya. Habib Umar ceramah dekat Tabung Haji dulu. Jadi beliau jadi moderatornya. Jadi sesiapa kalau nak kitab ni, kitab dia macam ni lah baju mak sekalian kan dia. Ya, Ustaz Muhadir ni macam mana orang dia? Macam ni baju mak orang dia. Ya, boleh tengok muda orang dia para jemaah sekalian, ya. Muda orang dia. Saya pernah jumpa dia beberapa kali para jemaah sekalian, dia. Tapi setakat kita jumpa dekat majlis saja, ya. Jadi kalaulah ada para jemaah yang berhajat nakkan kitab ni, insya-Allah mungkin saya akan cuba tanyakan nanti, insya-Allah, ya. Saya akan cuba tanyakan, nanti tengoklah berapa harga dia pun saya tak pasti para jemaah sekalian, ya. Saya tak pasti. Jadi insya-Allah nanti saya akan tanyakan. Baik, ya. Saya akan tanyakan nanti, insya-Allah. Baik, kita mulalah para jemaah sekalian, ya. Kitab yang penuh dengan berkat ini, penuh dengan kemuliaan ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkatan, ya, dalam pengajian kita ini.
Baik, pengenalan tentang kitab Safinatun Najah. Diperjelaskan, nama lengkap kitab ini adalah Safinatun Najah Fima Yajibu Ala Abd Lil Maulah, iaitu bahtera penyelamat dalam membicarakan apa yang wajib ke atas seorang hamba Allah Ta'ala yang berjalan kepada Tuhannya. Ia ditulis oleh seorang ulama besar dari Yaman yang menguasai pelbagai ilmu agama Islam, terutama sekali dalam bidang fiqh dan dalam bidang tasawuf, iaitu Al-Alim Al-Alamah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Kitab Safinatun Najah adalah kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i yang paling ringkas, yang paling asas, minta maaf. Ringkas tetapi sangat banyak manfaatnya. Ia menjadi pilihan para ulama untuk diajar kepada orang yang baru belajar ilmu fikih, kerana ia menyebutkan secara ringkas asas-asas agama secara bersepadu dan lengkap. Dimulakan dengan bab akidah, kepercayaan, kemudian bab bersuci, kemudian bab solat, kemudian bab puasa, kemudian bab zakat, ya, dan Syekh Salim hanya menulis sehingga bab zakat sahaja. Para ulama selepas beliau melengkapkan kitab ini dengan tambahan lagi satu bab, iaitu bab haji. Tajuk dan bab yang disebutkan dalam kitab ini sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang Islam, lelaki dan perempuan, sebagai pedoman menjalani kehidupan sehari-hari. Kitab ini telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa, termasuklah bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Tamil, bahasa Cina, bahkan ke bahasa Inggeris. Tengok tu, banyak sekali bahasa-bahasa yang dah diterjemahkan. Berarti apa? Berkat ni kitab ni, masya-Allah, ya. Dan kitab Safinatun Najah ini telah tersebar luas di kalangan penganut mazhab Syafi'i di negara Arab dan juga negara yang bukan negara Arab, termasuk kalau dekat negara Arab, negara Yaman, Mekah, Madinah, Jeddah, Somalia, Ethiopia, Tanzania, Kenya, Zanzibar dan negara-negara Afrika yang lain, juga di dunia Melayu Nusantara, termasuk di negara Indonesia, negara Malaysia, negara Brunei, negara kita Singapura, ya, dan negara Kemboja dan negara-negara yang lain. Oleh kerana manfaatnya yang sangat besar, para ulama memberi perhatian khusus untuk menulis syarah penjelasan dalam kitab kecil ini. Ada juga kitab Safinatun Najah ini ada yang mensyarah, ada ulama lain yang mensyarahkan. Salah satu daripadanya iaitu Syekh Nawawi Banten. Semalam baru kita baca kitab Syekh Nawawi Banten, Maraqil Ubudiyah, ya. Syekh Nawawi Banten, bila beliau syarahkan kitab Safinah ini, beliau namakan kitab itu Kasifatus Saja. Ya, Kasifatus Saja. Syekh Nawawi Banten. Dan juga ada diperjelaskan, ada juga ulama mensyarahkan kitab Safinatun Najah ini dengan diberi nama Durrah Al-Thamaniyah Al-Hashishiyah ala Safinah, yang artinya permata yang mahal syarah ke atas kitab Safinah, yang disusun, yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Hadrawi. Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Hadrawi. Beliau ini Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Hadrawi ini dilahirkan di negeri Iskandaria. Iskandaria ni iaitu negeri Mesir, para jemaah sekalian, pada tahun 1252 Hijrah, ya, dan meninggal dunia di Mekah pada tahun 1327 Hijrah. Lama dah ni dah. Sekarang kita dah 1442 para jemaah sekalian. Ya. Juga ada juga yang mensyarahkan kitab ini lagi dan diberi nama Inarah Ad-Duja Bitanwir Al-Hijah Syarah As-Safinatun Najah. Artinya menerangi kegelapan dengan cahaya yang terang, syarah kepada kitab Safinah Najah, ya, yang mana dikarang oleh
Syekh Muhammad bin Ali bin Husain Al-Maliki, seorang ulama besar mazhab Maliki. Ya, kita pun jarang dengar ni ya, nama seorang ulama besar ni para jemaah sekalian ya. Dijelaskan beliau dilahirkan di kota Mekah pada tahun 1287 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 1368 Hijrah, dan beliau pernah dilantik menjadi mufti mazhab Maliki di kota Mekah. Masya-Allah. Saya tak pernah dengar ni, pertama kali ni dengar ni. Masya-Allah, subhanallah ya. Dan juga diperjelaskan apa? Kitab Safinah Najah ini juga ada yang dinamakan ada lagi ulama syarahkan kitab ini, nama dia Nailur Raja. Ya, Nailur Raja, arti Nailur Raja meraih harapan, yang disusun oleh Sayyidil Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Ya, Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Beliau dilahirkan di kota Tarim, Hadramaut di Yaman pada tahun 1312 Hijrah, dan meninggal dunia sebelum berumur 50 tahun. Masya Allah ya, Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Naam ya, subhanallah ya. Dan seterusnya kitab ini juga pernah disyarahkan lagi ya dengan nama kitabnya. Ada lagi ulama lain syarahkan kitab ini, nama dia Nasim Al-Hayah Syarah Safinatun Najah, artinya kemanisan hidup, syarah kitab Safinatun Najah, yang dikarang oleh Al-Faqih Al-Qadi Syekh Abdullah bin Awad bin Mubarak Bukair, ahli fiqah dan ulama besar di Hadramaut, Yaman. Beliau dilahirkan di Syekh Abdullah bin Awad bin Mubarak Bukair ini dilahirkan di perkampungan Gail Bawazir pada tahun 1314 Hijrah, dan beliau dilantik menjadi qadi di Mukalla. Mukalla ini adalah salah satu kawasan di Hadramaut yang mana dia adalah kawasan yang dekat dengan laut ya, yang dekat dengan Laut Eden para jemaah sekalian ya. Saya pernah berada di Mukalla dulu para jemaah sekalian ya, sebab dulu ada undang-undang yang ditetapkan oleh Habib Umar bin Hafid ya, siapa saja pelajar-pelajar yang baru ya, pelajar-pelajar yang baru tak boleh duduk Darul Mustafa, mesti duduk di cawangan-cawangan Darul Mustafa. Ya, salah satu cawangan-cawangan Darul Mustafa adalah di Mukalla yang disebut dengan Rubat Al-Mustafa. Ya, Rubat Al-Mustafa ini dia punya guru besar dia, iaitu mudir dia, prinsipal dia adalah siapa? Habib Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Segaf. Yang kita dekat Singapura kita kenal apa? Habib Kazim As-Segaf. Tu dia. Ya, orangnya kurus-kurus ya, para jemaah sekalian. Sangat-sangat alim. Sangat-sangat. Itu salah satu daripada guru-guru saya. Ya, saya sempat belajar beberapa kitab dengan Habib Kazim, di antaranya kitab Safinah ini. Lagi satu saya belajar lagi dengan Habib Kazim kitab Bushral Karim, itu pun kitab fikih. Lagi satu saya baca lagi kitab fikih lagi yang bernama Zubat Ibn Ruslan. Ya, Zubat Ibn Ruslan. Itu juga saya baca dengan Habib Kazim. Ya, begitulah dia para jemaah sekalian ya. Dan beliau ini siapa tadi nama dia? Syekh Abdullah bin Awad bin Mubarak Bukair ya. Beliau meninggal dunia pada tahun 1399 Hijrah. Ya, meninggalnya di mana? Meninggalnya di Mukalla. Ya, meninggalnya di Mukalla. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mari kita mula muqaddimah para jemaah sekalian ya, iaitu pembukaan kitab Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, pengarang kitab Safinatun Najah. Ya, semua kitab-kitab, semua amal ibadah itu selalu dimula dengan apa? Dimula dengan basmalah. Semalam kita dah bahas sikit tentang basmalah dari kitab Maraqil Ubudiyah yang disusun oleh Hadratil Marhum Kiai Nawawi Banten, ataupun disebut dengan Syekh Nawawi Banten. Ya, tapi hari ini kita akan bahas pula, kita akan baca pula dalam kitab Safinah bagaimana Syekh Salim
ya, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ini membahas Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang begitulah dia keadaan para alim ulama ni. Mereka mempunyai kepandaian dan mereka mampu untuk memahami isi kandung Al-Quran seperti tadi yang saya jelaskan. Dan Al-Quran itu apa? Mempunyai kalau kita belajar ilmu tafsir, Al-Quran ini adalah bahasa Arab, tetapi bahasa Arab dia, para alim ulama tafsir sendiri jelaskan apa? Ia mempunyai apa? Kalau dalam bahasa kita, bahasa Arab dia unik para jemaah sekalian. Unik tu bagaimana? Dalam bahasa Arab disebut uslub. Uslub tu apa? Gaya bahasanya. Ya, gaya bahasanya para jemaah sekalian. Sebab itu, kalau kita lihat tafsir Al-Quran, kitab tafsir bukan satu je. Kitab tafsir banyak. Macam-macam kitab tafsir ada. Sebab itu, itulah dia kemuliaan dan keagungan dan kebesaran Al-Quran. Ya, itulah dia para jemaah sekalian, ya. Sebab itu, dan juga kalau kita lihat Al-Quran, kalau kita belajar betul-betul, dia baca Al-Quran bukan hanya dengan satu cara. Macam-macam cara lagi ada. Yang disebut dengan qiraah sab'ah, ya. Ada 7 macam qiraat, ada yang dijelaskan 10 macam bacaan Al-Quran, ada yang jelaskan qiraah mutawatirah. Begitu dia. Macam kita kalau dekat Singapura, ya, kebiasaan kita dengar orang baca, ya, Maliki Yaumiddin. Kalau kita pergi negeri Hadramut, baca Quran dia bagaimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dia tak bilang Maliki Yaumiddin. Dia bilang Maliki Yaumiddin. Tengok baca jemaah sekalian. Ini gaya bahasa membaca Al-Quran. Kan ada, kalau kita baca Wadduha, kalau awak pergi kawasan negeri Morocco, ada sebahagian dia tak baca Wadduha, dia baca apa? Wadduha. Tu dia. Kita jangan salah-salahkan orang. Tak boleh para jemaah sekalian. Tak boleh. Ya, kita tak tahu, kita jangan salah-salahkan orang. Inilah dia kemuliaan Al-Quran. Jadi mari kita tengok apa keterangan penjelasan daripada Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, pengarang kitab ini, dengan beliau mulakan kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Diperjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, huruf bismi, ba, sin, mim. Ya, bismi, huruf ba tu apa para jemaah sekalian? Huruf ba itu makna dia apa? Makna dia musahabah katanya. Apa itu makna musahabah? Makna musahabah di sini adalah kebersamaan untuk mengambil keberkatan, ataupun dengan kita membaca bismillah berarti kita mengambil berkat yang disebut dalam bahasa Arab tabarruk. Tu dia. Ya, jadi bila kita baca bismillah, maka berkatlah majlis kita. Kita baca bismillah, maka berkatlah makan dan minum kita. Kita berpakaian, kita pakai baju bismillahirrahmanirrahim, maka berkatlah baju kita. Begitu dia maksud dia para jemaah sekalian, ya. Ini perkataan bismi, iaitu dimula dengan huruf ba, sin dan mim. Ini keterangan huruf ba. Bagaimana pula keterangan huruf sin? Dijelaskan sin, makna sin tersebut adalah apa? Ismun. Ya, ismun daripada perkataan sumu, yang bermaksud sesuatu yang tinggi dan kedudukan yang tinggi. Ini dia. Sesuatu yang tinggi, ya, dan kedudukan yang tinggi. Itu dia. Ya, ba, sin, mim, bismi. Ya, huruf sin dan huruf mim. Dan seterusnya para jemaah sekalian, apa dia? Iaitu huruf bismillahi, perkataan Allah, alif lam lam ha. Baik. Ini perkataan alif lam lam ha ni agak panjang sikit pembahasan para jemaah sekalian, ya. Agak panjang sikit pembahasan. Baik. Bagaimana maksud Allah di dalam perkataan bismillah? Allah tu, Allah itu adalah nama bagi zat Allah Ta'ala yang wajib pada hukum akal, ya. Ada juga yang disebut az-zatul wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Berarti apa?
perkataan Allah itu, lafzul jalalah itu, iaitu apa? Memberikan kita pengetahuan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu kamalat, sempurna para jemaah sekalian. Sempurna apa? Sempurna dari semua sifat. Tak ada satu pun sifat yang apa? Tak ada satu pun daripada sifat yang apa? Sifat yang naqais. Apa arti naqais? Tak ada satu pun sifat yang kurang. Maksud tak ada satu sifat yang kurang berarti apa? Macam kita banyak sifat kurang. Kurang apa para jemaah sekalian? Ya, kurang apa? Kadang-kala kita punya kurang ni sampai tak cukup. Ya. Tengok para jemaah sekalian, ya. Ada orang dia beranggapan bahawasanya dia ini pandai, tapi sebenarnya dia tak pandai. Sebab itu sebahagian dari para alim ulama jelaskan apa? Orang yang makin pandai, dia akan makin tunduk dan dia tidak akan pernah mengaku diri dia pandai, sebab masih ada orang yang lebih pandai daripada dia. Ini sifat manusia, sifat yang kurang, yang kalau manusia itu beranggapan yang dia tu paling berkuasa, dia paling pandai, dia paling hebat, berarti dia paling bodoh. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat manusia. Tu dia para jemaah sekalian. Sebab itu kita kena faham. Ini sebab itu tadi diperjelaskan apa? Salah satu daripada permulaan kitab Safinah, dia akan sentuh bab akidah sikit. Akidah kena betul, tak boleh suka-suka. Dan kita tak boleh para jemaah sekalian, tak boleh. Apa maksud saya tak boleh? Tak boleh kita samakan sifat Allah Ta'ala tu dengan sifat kita. Cannot, tak boleh. Kita kalau samakan sifat kita dengan sifat Allah Ta'ala sama, apa beza antara yang maha pencipta dengan yang dicipta? Kita ni dicipta. Kalau dicipta berarti ada yang mencipta kita. Yang mencipta kita Allah. Jadi mustahil para jemaah sekalian sifat makhluk itu dengan sifat Khalik tu sama. Tak boleh. Mustahil. Tak dapat diterima oleh akal. Tu dia para jemaah sekalian. Ya, itu dia. Dan yang disebut tadi tentang zat-zat yang wajib, sifat-sifat yang wajib, ya, sifat-sifat yang wajib adalah apa? Yang disebut dengan al-wajibul wujud. Bagaimana itu wajibul wujud? Zat yang tidak diketahui oleh tiada dan tidak diakhiri dengan tiada. Gitu dia. Kita dapat diketahui dengan ada. Macam mana? Apabila kita dilahirkan, maka adalah kita. Dan kita juga dapat ketahui yang kita tu tidak ada. Apa dia? Apabila kita mati. Sekarang kita nak bilang Allah Ta'ala pun kita tahu macam mana Allah Ta'ala apa? Ada. Sebab apa? Allah pun dilahirkan. Hoi. Kalau Allah dilahirkan berarti Allah nikah kahwin lah. Baik, kalau Allah nikah kahwin, macam mana? Allah nikah dengan siapa? Ini akal tak boleh terima bagi jemaah sekalian. Dan dari segi hukum Islam pun tak boleh terima. Sedangkan Allah dah dijelas, Allah sendiri jelaskan di dalam Al-Quran dengan Allah jelas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tepat itu sudah. Sebab itu tak boleh kita nak samakan sifat kita dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Tu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Saya ambil satu contohlah para jemaah sekalian, senang, tak susah. Ya, saya ambil satu contoh. Tengok ni yang ada sekarang pada diri kita ataupun yang ada pada diri saya ni. Ya, yang ada pada diri saya ni. Apa ada pada diri saya? Saya sekarang menggunakan suatu alat untuk saya tengok, untuk saya lihat. Apa alat tersebut? Ni dia. Saya buka ni alat ni. Ini apa para jemaah sekalian? Kacamata, spectacles, cermin mata. Kenapa saya menggunakan alat? Okey, dekat depan saya ni para jemaah sekalian ada jam dinding tu. Jam dinding. Bukan saya tak nampak jam dinding tu, nampak. Tapi tak jelas, tak clear, tak sharp. Senang cakap tak HD lah kata orang. Ya. Sebab
saya boleh nampak sebab ada mata, tapi tak sharp. Jadi saya perlukan kacamata. Bila saya pakai cermin mata, baru saya nampak, oh sekarang jam dinding di rumah saya ini menunjukkan 8.47, 8.46, 8.46, sebab saya menggunakan cermin mata. Baik, kalau kita lihat, kalaulah kita menjelaskan Maha Allah Ta'ala melihat itu sama dengan melihatnya kita, sama melihat seperti lihatnya makhluk dengan menggunakan mata. Apa sifat mata? Kalau tak nampak, dia kena pakai spectacles, dia kena pakai cermin mata. Baik, kalau dah Allah punya sifat, kalau dah kita samakan Allah dengan sifat kita, agak-agak kalau Allah tak nampak, Allah pun kena pakai cermin mata lah kan. Kalau Allah dah pakai cermin mata, macam-macam soalan akan datang. Apa dia? Salah satu daripada ni, Allah pakai cermin mata apa Terus lepas tu dia punya apa? Dia punya frame ni jenis apa? Habis dia punya lens ni jenis apa? Ya, lepas tu apa lagi para jemaah sekalian? Agak-agak kedai mana Allah pergi? Kedai cermin mata, kedai optikal mana Allah pergi para jemaah sekalian? Masuk akal tak masuk akal? Tak masuk akal. Sebab itulah para jemaah sekalian, kita perlu belajar ilmu tauhid, dan belajar ilmu tauhid perlu belajar dengan ahlinya. Tak boleh suka-suka belajar ilmu tauhid. Sebab itu tadi saya, tak boleh kita nak sifatkan Allah Ta'ala sama dengan sifat kita. No, tak boleh. Ya, tak boleh. Maka di sini para jemaah sekalian, ya, ini lagi membahas tentang apa? Tentang ilmu tauhid, ya, membahas tentang ilmu tauhid. Ya, membahas tentang ilmu tauhid yang perlu untuk kita tahu, ya. Ilmu tauhid itu dia ada yang ijmali, ada yang tafsili. Ijmali ni apa para jemaah? Ijmali ijmali secara ringkas seperti tadi yang saya jelaskanlah. Tapi kalau tafsili, dia terperinci satu persatu yang kita perlu belajar. Salah satu daripadanya adalah apa? Beriman dengan sifat-sifat Allah Ta'ala yang 20, yang disebut dengan sifat 20 yang wajib. Satu, beriman dengan sifat-sifat Allah Ta'ala 20 yang mustahil. Yang mustahil berarti apa? Yang bertentangan dengan sifat wajib. Itu dia para jemaah yang dirahmati Allah, ya, itu dia. Baik, diperjelaskan juga para jemaah sekalian bahawasanya, ya, diperjelaskan perbezaan antara wajib fiqh dengan wajib akal. Wajib orang itu belajar ilmu fikih, perlu, ya. Maksudnya bagaimana para jemaah sekalian? Maksudnya ialah bila orang itu tahu dia belajar ilmu fikih, maka dia akan apa? Dia akan melakukan perkara-perkara yang wajib, maka dia dapat pahala. Dan bila dia tinggalkan perkara-perkara yang dilarang, maka dia tidak berdosa. Ini makna wajib para jemaah sekalian dari segi ilmu syariat Islam. Kalau akal pula, wajib akal menerima. Maksudnya bagaimana? Akal tidak boleh menerima ketiadaan sesuatu perkara. Dalam arti kata lain, perkara itu mesti ada dalam akal. Maksudnya apa? Maksudnya apa para jemaah sekalian? Maksudnya, contohnya, kalau wajib dari segi hukum fiqh, iaitu apa? Solat. Wajib atas orang Islam, mesti solat. Tak ada ceritanya orang Islam tu tak payah solat. No. Orang Islam tak nak solat, okey, boleh. Saya berani mengatakan boleh. Tapi dia kena pilih dua apa? Ya, dua perkara ni. Sebab dia tak nak solat kan? Okey. Satu, dia mesti jadi orang gila. Jadi orang gila macam mana? Ya, akalnya rosak sudah, tak boleh pakai. Gila sudah dia. Maksudnya gila bagaimana? Ya, dia duduk one corner, dia ketawa seorang, dia nangis seorang, ya. Orang gila, majnun. Ya. Lagi satu, ustaz, saya tak nak jadi orang gila, tapi saya tetap tak nak solat. Okey, boleh. Awak kena pilih yang nombor 2 ni. Apa dia? Awak tak nak solat kan? Okey, mari kita solatkan awak. Apa tu? Awak mesti matilah. mesti mati, ustaz. Ya. Kenapa pula mati? Okey, dekat negara kita, Singapura, ada tanah perkuburan kan.
pusaraman dengan pusara abadi. Betul tak betul para jemaah sekalian? Baik. Orang mati, orang Islam yang mati semuanya dikebumikan di situ. Itu tanah perkuburan orang Islam. Dan ada masjid pusaraman. Agak-agak solat 5 waktu bila azan, orang yang dah mati tu bangun ke semua? Ada tak awak nampak azan aja kubur tu terbelah, mayat pun bangun dengan kain kafannya berjalan sana sini. Agak-agak kalau saya lah jadi imam dekat masjid pusaraman tu, saya terlari bagi jemaah sekalian. Ya Allah. Tu dia. Jadi senang cakap apa? Hukum fikir yang wajib contoh adalah ibadah solat. Wajib kita solat. Nabi SAW jelaskan apa? Jelaskan apa? Man aqama as-salah faqad aqama ad-din. Wa man taraka as-salah faqad hadama ad-din. Barang siapa yang mendirikan solat, maka teguh tiang agamanya. Dan barang siapa yang tinggalkan solat, maka roboh tiang agamanya. Dan solat pun tak boleh suka-suka. Ya, tak boleh suka-suka bagi jemaah sekalian. Ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada apa? Ada sunnah-sunnahnya, ada batal perkara-perkara yang membatalkan solat, ada makruh-makruhnya solat. Jadi ada caranya solat. Ya, Nabi SAW apa Nabi jelaskan lagi apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu semua seperti mana kamu semua menyaksikan aku solat. Berarti apa? Ibadah solat kita ni mesti sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Okey, sekarang kita tak jumpa Nabi SAW. Kita pun tak pernah nampak macam mana angkat takbir Nabi SAW, macam mana sujud Nabi SAW, macam mana rukuk Nabi, i'tidal Nabi, baca tahiyat, beri salam. Tak nampak. Tak nampak. Sebab kita tak hidup pada zaman yang Nabi hidup. Dan Nabi pun telah wafat 1442 tahun. Dan Nabi telah meninggalkan syariat agama Islam untuk kita. Jadi macam mana kita nak tahu solatnya Nabi? Kita kena ikut para alim ulama. Sebab itu didatangkan ilmu fiqh. Jadi tak boleh kita suka-suka nak solat. Dan nak solat pun mesti sesuai dengan keadaan. Ya, nantilah kita bahas tentang bab solat tu para jemaah sekalian, ya. Tentang bab solat tu. Baik. Seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah, ya, kita teruskan pembahasan tentang bismillahirrahmanirrahim. Kita dah jelas dah, bismi dah jelas dah, Allah dah jelas dah. Sekarang kita masuk pembahasan Ar-Rahman. Bismillahirrahman. Ar-Rahman tu apa makna dia? Seperti apa yang kita tahu, iaitu sifat Allah Ta'ala yang maha pemurah. Sifat inilah para jemaah sekalian diperjelaskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat pemurah kepada semua makhluk dia, sama ada Islam atau kafir, ahli taat atau ahli maksiat. Ini Ar-Rahman, ya. Yang kafir, yang Islam, semua pemurah. Maksudnya para jemaah sekalian, awak tengok, orang kafir pun hidup, orang kafir pun makan, orang Islam pun hidup, orang Islam pun makan. Jadi daripada mana orang kafir tu dapat, daripada mana orang Islam dapat? Dari sifat pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan apa? Jalailun ni'am. Apa maksud jalailun ni'am? Nikmat-nikmat yang besar. Ada juga nikmat yang asas, ada juga nikmat yang pokok, nikmat yang important. Seperti nikmat keimanan, nikmat kesihatan, nikmat rezeki, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, dan macam-macam nikmat. Kalau kita nak kira satu persatu memang tak boleh kira para jemaah sekalian. Apa asal pula ustaz tak boleh kira ustaz? Ya, Allah Ta'ala sendiri jelaskan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kamu cuba untuk menghitung nikmat Allah Ta'ala, kamu tak akan mampu. Ya, berkata Syekh Ahmad Sawi rahimallahu ta'ala memperjelaskan Ar-Rahman Al-Mun'im bijami'in ni'am kaman wa kaifan
wa dunyawiyatan wa ukhrawiyatan zahiriyatan wa batiniyatan. Apa artinya? Ar-Rahman itu adalah zat yang mengurniakan nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang asas, sama ada dari segi jumlah yang banyak ataupun sedikit, dan cara yang berkaitan dengan dunia atau akhirat, sama ada yang nampak ataupun yang tidak nampak. Itu makna Ar-Rahman. Ya, itu nama Ar-Rahman. Baik, perkataan yang kedua pula, ya, perkataan selanjutnya di dalam Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahim. Apa maksud Ar-Rahim? Maksud Ar-Rahim di sini adalah sifat Allah Ta'ala yang maha penyayang. Tadi Ar-Rahman maha pemurah, Ar-Rahim yang maha penyayang. Maka bagaimana ni para jemaah sekalian? Yang dimaksudkan Ar-Rahim, maha penyayang, dijelaskan oleh para alim ulama ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi, mengasihi orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan daqaiqun ni'am. Kalau Ar-Rahman, Allah Ta'ala mengurniakan jalailun ni'am. Kalau Ar-Rahim, Allah Ta'ala mengurniakan daqaiqun ni'am. Apa arti daqaiqun ni'am? Nikmat-nikmat yang halus, nikmat-nikmat yang furuk, yang bercabang, seperti pertambahan iman, kesempurnaan. Orang dapat nikmat, tapi kadang-kadang kita nak apa? Kesempurnaan nikmat. Ya, orang dapat rezeki, tapi kita nak rezeki kita berkat yang disebut dengan keluasan keberkatan rezeki. Ya, orang dapat berfikir, tapi tak semua orang dapat menggunakan ketajaman fikir. Ya. Orang dapat memberikan pandangan, tapi hanya sebahagian kecil saja orang dapat menggunakan pandangan dengan tajam. Very sharp para jemaah sekalian. Ya, dan juga pendengaran para jemaah sekalian. Seperti tadi saya jelaskan, semua orang boleh jadi orang alim, semua orang boleh jadi orang pandai, orang yang berilmu, tapi tak semua orang jadi orang al-allamah, orang yang tersangat alim. Hanya segelintir saja. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau tadi diperjelaskan seorang ulama, Syekh Ahmad Sawi rahimallahu taala, jelaskan tentang Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahim pula beliau memperjelaskan apa? Ar-Rahimu al-mun'imu bidaqaiqin ni'am kaman wa kaifan wa dunyawiyatan wa ukhrawiyatan zahiriyatan wa batiniyatan. Ya, sama seperti yang beliau jelaskan tentang sifat Ar-Rahman. Ya, maka dari makna Bismillahirrahmanirrahim, pengarang kitab ini Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, beliau memulakan kitabnya dengan basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, untuk mengambil keberkatan. Seolah-olah beliau mengatakan bimusahabati Bismillahirrahmanirrahim u'allifu kitabi hadza mutabarrikan. Maksudnya apa para jemaah sekalian? Ya, maksudnya dengan adanya kebersamaan Allah, dengan adanya kebersamaan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, ya, aku menulis kitabku ini, ya, aku menulis kitabku ini untuk mengambil keberkatan dengannya, iaitu dari perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ungkapan ini para jemaah sekalian tertulis di dalam kitab Nailur Raja. Nailur Raja pun adalah syarahnya kitab Safinah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimallahu taala. Ya, diperjelaskan bahawasanya Hadratul Marhum Kiai Nawawi Banten ataupun Syekh Nawawi, yang mana namanya Muhammad bin Umar bin Nawawi, ya, menambah musta'inan katanya, ya, daripada tadi musahabati Bismillahirrahmanirrahim u'allifu kitabi hadza mutabarrikan musta'inan. Kiai Nawawi Banten menambah musta'inan di dalam kitab
Kashifatus Saja, yang beliau syarahkan kitab Safinah ini, yang bermaksud untuk mengambil keberkatan dengan basmalah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Ada satu perkara penting ni para jemaah sekalian, ya. Jam pun dah menunjukkan pukul 9, ya. Jam pun dah menunjukkan pukul 9 para jemaah sekalian, ya. Memang bahas Bismillahirrahmanirrahim ni panjang sikit para jemaah sekalian. Ya, panjang sikit, ya. Tak apa. Baik. Kita baca sikit para jemaah sekalian, ya. Baik. Perkataan Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, semua surah-surah di dalam Al-Quran ada Bismillahirrahmanirrahim. Hanya satu surah tidak ditulis pada awalnya Bismillahirrahmanirrahim, iaitu pada surah At-Taubah. Kenapa para jemaah sekalian perkataan basmalah, iaitu perkataan Bismillahirrahmanirrahim ni tak ditulis pada awal surah At-Taubah? Diperjelaskan di sini, iaitu basmalah tidak ditulis di awal surah At-Taubah kerana Nabi tidak diperintahkan menulisnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. An Aliyin, daripada Sayyidina Ali, annal basmalah amanun wa hiya nuzilat li raf'il amni bis saif. Ya, daripada Sayyidina Ali, dia berkata, sesungguhnya basmalah adalah jaminan keamanan, iaitu Bismillahirrahmanirrahim adalah jaminan keamanan, dan ia diturunkan kerana untuk menghilangkan jaminan keamanan dengan menggunakan pedang. Masya Allah. Ya. Ia diturunkan kerana untuk menghilangkan jaminan keamanan dengan menggunakan pedang. Ini ada di dalam kitab tafsir ni para jemaah sekalian, ya. Awak boleh rujuk kepada kitab tafsir Jalalain, tafsir dua imam yang agung, kitab tafsir Jalalain, ya. Kenapa dua imam? Sebab yang karang kitab tafsir tu dua imam. Satu nama dia Imam Jalaluddin As-Suyuti, lagi satu nama dia Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Tu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka begitulah dia sedikit sebanyak ni para jemaah sekalian, ya. Jadi baik, kita teruskan sikit para jemaah sekalian. Panjang lagi bab ni, ya para jemaah sekalian, ya. Sangat-sangat panjang. Baik, tak apa. Saya rasa kerana panjang ni, sebab bab ni nanti kalau saya teruskan, nanti kalau kita berhenti seolah-olah macam cerita tu kita tergantung, kita berhenti dekat tengah-tengah pula. Ya, tak apa, nanti insya-Allah minggu depan kita sambung para jemaah sekalian, ya. Hari Sabtu insya-Allah kita sambung, ya. Minta maaf lah kalau ustaz tengah syok-syok ni. Memang saya mengajar pun syok juga ni para jemaah sekalian, tapi dah ada jam ni para jemaah sekalian, ya. Cukuplah, ya, dari jam 8 sampai jam 9. Nanti insya-Allah minggu depan kita sambung. Sebab kenapa saya berhenti? Kalau saya teruskan, kita kena teruskan para jemaah sekalian, sebab barulah kita akan barulah kira part 1 tu habis. Kalau tak, part 1 ni tergantung. Tak best lah para jemaah sekalian, kan, ya. Ya. Baik, kita akan berhenti di sini dan kita akan sambung pada minggu depan makna khas dari umum bagi kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Masih lagi bicara tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik para jemaah sekalian, saya cukupkan sampai di sinilah, ya. Kita punya pembahasan insya-Allah kita sambung minggu depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين، وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ
وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح، وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل، وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات فتن ما ظهر منها وما بطن، وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد، وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ومن يأتادون الرواه والقراءة في هذا المكان الشريف وتوفاهم الموت، وأن الله الكريم يغفر لنا ولهم ويختم لنا بالحسنى، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلتك يا علماء نهضى بخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى صاحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فانتب علينا توبة تغسل لكل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طشي الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih para jemaah sekalian atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah kita akan sambung pengajian ini pada hari Sabtu minggu depan. Dan besok jangan lupa para jemaah sekalian, ya, besok hari Ahad jam 8 malam kita punya pengajian tafsir, ya, dalam kitab Pelita Al-Quran yang disusun oleh almarhum Ustaz Abdillah bin Ahmad Al-Jufri. Kalau tidak silap saya, kita akan sambung pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-203 atau 204, begitulah dia. InsyaAllah, ya, mudah-mudahan besok kita dapat berjumpa pada jam 8 malam, insyaAllah. Akhir kalam dari saya, wabillahi, mohon maaf atas segala kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.